Okay, are you doing the screenshot more because I think I've banyak soalan. Okay, ni macam Hasanah Harun ni. Saya tekan link untuk register tapi dia terus tapi keluar masuk kedai. You screenshot that already? Ya. Okay. Okay lah. Betul. Bawa ikhlas. Tak ada apa dia boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah yang ni merupakan perjumpaan kita ataupun live kita pada kali ini merupakan satu perjumpaan yang pertama. Yalah, kali pertama kita jumpa. Selepas ni kita akan buat lebih eksklusif lah. Maksudnya live ni akan dibuat Starting lah. Ni starting dia dan lepas ni akan dibuat kepada mereka yang dah join lah. Jadi kepada mereka yang sempat untuk tengok pada hari ni, cepat-cepat kalau ada keinginan, ada masa yang lapang untuk buat sedikit usaha untuk duniawi yang sementara ni, bersama-sama lah dengan kita dalam menjual susu, menjual jam, menjual buku dan sebagainya. Tersilap cakap lah. Macam-macam lagi lah produk yang kita, suplemen yang akan kita adakan nanti insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari ini kita nak berbincang, nak berbual sedikit mengenai konsep rezeki. Baik, saya selalu terangkan maksud rezeki ni kepada banyak tempat saya ceramah. Bila saya pergilah, kita selalu cakap, Ustaz saya rezeki kurang, Ustaz saya tak dapat rezeki yang sepatutnya saya dapat. Macam-macam perkataan berkenaan dengan rezeki. Tapi hari ini, apakah maksud rezeki sebenarnya yang telah kita faham dan yang sepatutnya kita faham? Jadi macam mana penonton-penonton hari ini faham apakah itu rezeki? Jadi sebab apa kita go by definition ataupun kita pergi kepada ta'rifan pada awalnya adalah kerana penakrifan ini akan membentuk kefahaman kita dan gerak-geri kita, kesyukuran kita dan hati kita bergerak ke arah mana. Sebagai contoh yang pertama, kalaulah kita faham, saya bagi satu contoh berbeza. Ada orang cakap, ada orang kata okey, katakanlah orang kata handphone ni lah, handphone ni dia kata ni adalah satu alat yang mana boleh makan alat ni katakan. Jadi kita faham selama ni alat ni boleh kita makan, sedangkan alat ni digunakan untuk apa? Digunakan untuk menelefon, hantar mesej, buat live. Jadi apabila salah konsep pemahaman terhadap alat ini yang katanya boleh makan ni, maka salah fikiran kita. Salah cara kita lihat sesuatu perkara tu kan. Kita duduk tengok, iPhone ni cantiknya bentuk dia, boleh makan. Katakanlah ini satu contoh yang sangat-sangat tidak, orang kata apa, satu contoh yang untuk anda fikirkan bagaimana bahayanya bila kita dapat satu kefahaman yang salah tentang satu perkara. Bagaimana bahayanya apabila satu definisi dikeluarkan dalam keadaan perkara itu tidak betul. Jadi rezeki, apakah pandangan kita semua tentang rezeki? Yang pertama sekali, ada tak agama terangkan tentang perkara ini? Ataupun ditunjukkan atau tidak dalam agama tentang kefahaman definisi rezeki? Allah SWT bagi tahu banyak dalam Al-Quran dan hadis, antaranya untuk orang yang paling beruntung. Orang yang paling berjaya adalah orang yang memperolehi syurga. Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini je kata? Mai. Mai je. Waalaikumsalam. Jadi kita menyebut tadi apabila seseorang itu membuat satu perkara, apabila setiap orang, ayat Quran tadi menyebut setiap orang akan melalui kematian. Kami je, setiap orang akan melalui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut fa innama wa innama.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang Allah masukkan dalam syurga, nescaya dia memperoleh satu kejayaan yang hakiki, yang hakikat. Fauzan. Fauzan azima. Yakni kejayaan yang Besar. tertinggi. Jadi cara kita nak describe ataupun nak mendefinisikan maksud rezeki sudah semestinya mendapatkan kejayaan. Kalau orang banyak rezeki, dia banyak tak kejayaan? Banyaklah. Kalau orang tidak ada rezeki, ada tak kejayaan? Tidak ada. Jadi Al-Quran menggariskan satu panduan melihat macam mana kita nak faham inilah rezeki. Yang pertama sekali, apa-apa sahaja yang dapat mendekatkan seseorang itu pada akhirat dan dapat masukkan manusia ke dalam syurga. Sebab ni yang tempat kita duduk hari ni, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu duduk dalam Setengah hari. berapa lama kamu duduk dalam dunia itu? Labisna yawman aw ba'da yawm. Saya duduk hari itu, ya Allah, mungkin sehari ataupun setengah hari. Jadi macam mana kita nak cakap apa yang kita ada hari ini di dunia ini adalah satu perkara yang inilah berjaya. Inilah berjaya. Tidak. Bukan kepada kuantiti yang kita lihat, tetapi keberkatan dalam sesuatu perkara itu. Ada orang kaya, banyak orang kaya, banyak orang yang ada duit tapi tidak direzekikan untuk dihabiskan duit di jalan Allah SWT. Jadi bersama kita dalam markas tijari, memang insya-Allah setiap pembelian anda tu kita akan infakkan. Dan bukan untuk kegunaan semata-mata kepentingan diri. Kalau anda pun ada nanti yang antara yang ikut markas tijari yang kaya satu hari nantilah, ataupun kita tak sebut kaya lah, kita kata banyak duit lah. Jangan sesekali gunakan berlebihan untuk diri sendiri. Mesti kita faham dan yakin bahawasanya ada orang lain yang memerlukan. Hatta kalau ulama-ulama yang syadid yang lama, kalau kita membeli ataupun mempergunakan terlalu banyak kekayaan dalam kehidupan kita, boleh menjadi takabur, boleh menjadi kibir, dan diharamkan untuk harta itu. Dilaranglah, kita cakap haram ni terlalu keras. Dilarang untuk kita menggunakan harta kita secara berlebih-lebihan kalau ada jiran kita yang tidak cukup makan. Kalau ada baby-baby, anak-anak jiran kita yang tidak cukup keperluan, kalau kita tak bantu dia, tak carakan dia, maksudnya kita telah menzalimi diri kita. Kita telah mensalah konsepkan maksud rezeki itu sendiri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki ni Allah bagi daripada punca yang kita tak sangka. Jadi cara untuk kita dapat rezeki tanpa perkara yang kita tak sangka ni adalah dengan kita bantu orang Islam setempat. La yu'minu ahadukum. Ada soalan tak? Ada, dia kata tolong jawab semula ayat encik tadi, encik. Rezeki bukan ketentuan Allah. Rezeki ketentuan Allah. Dia dengar bukan. Rezeki ni dia adalah... Dia kata, ke encik membutuhkan ayat Ustaz Haris? Ada orang... Tak. Yang tu tadi kita tala'ah ayat Quran. Sebab kat sini ada jemaah yang melihat juga. Kita bukan berdua saja, kita ada berempat, berlima di sini. Jadi tadi saya tanya sebab Mijai di sini boleh? Terkenalkan Mijai? Mainlah kejap. Ini adalah antara orang baru, muka baru dalam markas tijari. Adalah seorang penghafal Quran juga. Jadi saya tanya dia lah tadi. Jadi itulah sikit sebanyak kita berkongsi dalam markas tijari ni. Kita juga akan ada sesi dakwah yang banyak untuk kita bincangkan, sama-sama mempraktikkan cara hidup agama yang benar. Dan antara perkara lain yang boleh kita sebut tentang rezeki ni, yang tadi saya sebut, yang pertama tadi saya sebut adalah yang mana yang memasukkan seseorang itu ke dalam syurga, yang mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Ini adalah definisi rezeki. Dan yang lain, bukti hadis-hadis yang lain, may yuridullah bil khairan yufaqihu fid din. Semua orang pun tahu hadis ni, tapi tak apa kita ulang sebagai tazkirah. Sesiapa yang Allah nak bagi dia rezeki yang baik, sesiapa yang Allah nak takdirkan dia kehidupan yang baik, maka Allah bagi dia kefahaman agama. Kefahaman agama yang bagaimana kefahaman agama? Kefahaman agama ni maksudnya dari segi percakapan dia, muamalat dia dengan manusia, segala bentuk kehidupan dia jaga dan dia ikut cara Nabi SAW. Dia habiskan masa dia berdoa pada Allah SWT. Dia cakap perkara-perkara yang baik. Hari ni berapa ramai antara kita ni yang bercakap kotor, bodoh, bangang, macam-macam lagi. Hari-hari menjadi zikir dalam mulut kita. Jadi kalaulah kita kaya sekalipun, duit banyak sekalipun, saya tak suka pakai kaya lah, saya kata duit banyak lah, harta banyak sekalipun, tapi kalau mulut tidak dapat dijaga, maka ini sudah tidak memperolehi hakikat maksud rezeki. Kerana Allah SWT bagi rezeki ni dalam akhlak. Orang yang ada akhlak yang baik. Contohlah markas ada seorang pekerja, ada seorang
affiliate kita lah kan, markah tijari yang jual biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik, dia betul-betul jujur, dia betul-betul menghargai apa komen-komen daripada pembeli dan sebagainya, maka secara tak langsung dia menjadi orang yang memperolehi rezeki dari sudut akhlak yang baik. Nabi SAW bila ditanya su'ila Rasulullah SAW apa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yadkhulun nas an-nar, apakah yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka? Apa dia? Lidah, lisan. Al-famu wal Lisan. tak, al-famu mija, lisan dengan kemaluan, al-famu wal faraj. Jadi apabila Nabi SAW ditanya apakah amalan ataupun apakah anggota yang paling banyak bawa masuk manusia ke dalam neraka, Nabi SAW menjawab mulut dan kemaluan. Jadi macam mana kita boleh cakap oh aku banyak rezeki tapi mulut tak kerti jaga? Mulut kita sentiasa ucapkan perkara yang kotor. Yang paling teruk bercakap biadab dengan mak. Yang paling teruk yang tidak kerti minta maaf dengan mak. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang kuat, Nabi kata ridha Allah fi ridha'il walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Marah Allah pada marah mak bapak, bahagia Allah pada bahagia mak bapak. Jadi kalau kita anak ada apa-apa salah sekalipun dengan mak kita, walaupun dia yang salah, kita minta maaf. Sebab apa? Agama didik kita macam ni. Sebab apa? Mak punya doa dalam sebuah dalam kata-kata ulama sama dengan doa seorang rasul pada umat dia. Jadi apakah kita boleh sebut kita ada duit banyak ni rezeki aku? Mak kau pun kau tak kerti hormat, rezeki macam mana? Rezeki datang apabila berubahnya diri orang tu, taatnya daripada perintah Allah, ego dia jatuh kerana fikirkan agama terlebih dahulu, meletakkan agama sebagai perkara yang utama. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai sesuatu tidak ada kerana lain kecuali kerana Allah SWT. Dan kalau kita nak dapat rezeki, kena sayang Allah dan Rasul. Dah cakap bodoh ni cara Nabi ke? Tidak menghormati mak bapak ni cara Nabi ke? Tidak. Nabi SAW suruh orang kafir dengar cakap mak dia, selagi mana dia tidak melanggar hukum hakam agama. Macam mana pula kalau dah banyak usaha mencari rezeki namun duit tak pernah cukup? Segala-galanya seiring, adakah sebab hati? Baik. Jadi orang yang bertanya soalan tadi pun kita boleh cakap sedikit. Macam saya sebut, rezeki jangan sahaja kita terhadkan kepada harta benda, jangan sahaja kita terhadkan kepada duit. Kerana anak yang soleh itu rezeki yang besar. Kerana akhlak yang baik itu rezeki yang besar. Kerana kenalnya seseorang itu dapat tahunya tentang akhirat, rezeki yang besar. Keimanan. Allah suruh manusia azan. Berapa ramai antara kita hari ini dengar azan? Dah jawab. Dan yang jawab berapa ramai, tapi yang lebih tinggi daripada itu, berapa ramai yang Allah rezekikan untuk pergi ke masjid? Berapa ramai? Jadi antara produk-produk kita pun kita keluar nanti untuk ingatkan waktu semayang habis ni. Waktu semayang ni. Lepas tu orang cakap, orang tanya, oh jadi adakah ini cara hidup, adakah jam lain tidak boleh pakai? Boleh pakai. Tapi baik tak kalau jam tu bagi tahu awak ada lagi 5 minit ni nak ambil Gegar waktu. Bergegar kat tangan tu suruh bangun. Semayang kan. Kita dulu mak kita kejut. Tapi pada mereka yang mak dah tak ada, ayah dah tak ada, jam boleh kejut lah. InsyaAllah. Baik, itu satu benda. Tapi adakah tak pernah cukup ni? Yang tak pernah cukup ni maksudnya yang pertama sekali cara awak melihat dan bagaimana cara untuk kita cari rezeki atau kita cari duit dalam Islam ni. Yang pertama sekali, nature business yang kita pilih macam mana. Kalau benda tu bercampur antara halal dan haram, maka kita cuba elakkan. Sebab apa kita kena elakkan? Sebab mushtabihat. Mushtabihat ni adalah satu perkara yang bercampur dan merosakkan kesahihan, kehalalan, kebersihan dalam agama. Kalau kata saya selalu cakap monyet. Monyet? Siapa? Saya selalu cakap monyet. Cakapan je. Oh, monyet. Saya selalu cakap monyet. Kalau selalu cakap monyet, lebih baik tak payah cakap lah. Lebih baik diam lah kot. Tak payahlah. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada orang cakap ni. Ada cakap maksud dia. Smooth. Jangan, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia akan bercakap yang baik ataupun dia diam. Kalau tak boleh, kalau nak cakap monyet-monyet apa semua, baik diam lah. Diam.
Ada macam ni. Ha. Venkateshwaran. Real education is seen from your behavior. Betul. Apa nama ni real apa dia? Nama dia? Real Madrid. Venkateshwaran. Venkateshwaran ni kalau dia cakap apa? Real education have been seen through your attitude, kan? I've been expressed to what you do in life. Jadi bila seseorang itu dia reti untuk jadi hamba yang baik, dia faham untuk buat satu perkara yang molek, dia boleh beza antara perkara yang baik dan buruk, ini rezeki. Dan apabila seseorang itu ada dalam keadaan sebegini, Mijay, sudah semestinya Allah akan bantu dia. Allah tak akan biarkan dia. Sebab apa? Bila dia tahu, bila dia direzekikan untuk baca doa yang baik. Antara doa yang baik apa, Mijay? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Kalaulah dia betul-betul beriman, ataupun dia cuba cari agama dalam hidup dia akan came across doa-doa macam ni. Bila dia baca, bukan kata harta benda dia akan datang.